Okey, baik. Cikgu harap semua sekali pause dulu video ni, baca dulu situasi yang diberikan, fahamkan dan tengok apa yang soalan minta. Dah lepas semua tu, baru resume video dan tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Baik, mula-mula sekali dia bercakap tentang kebarangkalian Azmi untuk pergi tuition matematik. Pergi tuition matematik ni samalah macam dia ambil tuition matematik. Jadi, keadaan yang pertama adalah boleh jadi si Azmi ni dia ambil tuition matematik. Cikgu buat M dan boleh jadi juga dia tak ambil pun tuition matematik. So cikgu buat sebagai M tanda. Dan kebarangkalian untuk dia ambil tuition matematik adalah 0.6. Jadi kebarangkalian untuk dia tak ambil tuition matematik baki dia lah, iaitu 0.4. Seterusnya dia kata pula kalau dia pergi tuition matematik, kebarangkalian untuk dia lulus dalam matematik adalah 0.7. Makna kata dah ambil tuition matematik ni, boleh jadi si Azmi ni lulus ataupun gagal dalam matematik. Betul tak? Dan kebarangkalian untuk dia lulus matematik adalah 0.7. Ingat ni dalam keadaan dia ambil tuition matematik tau. So untuk dia gagal pula bakilah, iaitu 0.3. Lepas tu dia kata apa pula? Kalau tak ambil tuition matematik, kebarangkalian dia lulus dalam matematik ialah 0.55. Kali ni dalam keadaan dia tak ambil tuition matematik pun sama, boleh jadi dia lulus ataupun gagal. Cuma kebarangkalian dia untuk lulus kali ni adalah 0.55, lebih rendah kebarangkalian dia untuk lulus sebab dia tak ambil tuition kan. Jadi bakinya mewakili yang gagal lah, iaitu 0.45. Okey, lepas tu dia kata apa pula? Jika dia lulus matematik, kebarangkalian untuk dia dapat kursus yang dia nak dekat universiti adalah 0.75. Kali ni kalau dia lulus kalau dia lulus matematik. So kita ada dua keadaan ni. Ada dua keadaan yang mewakili dia lulus matematik. Okey, baik. So boleh jadi dia dapat kursus yang dia nak. Cikgu buat huruf K tau. Boleh jadi juga walaupun dia lulus tetapi dia tak dapat sambung kursus yang dia nak. Cikgu buat sebagai K bertanda. Okey, kebarangkalian untuk dia dapat kursus yang dia nak dalam keadaan dia lulus matematik adalah 0.75. Jadi kebarangkalian untuk dia tak dapat kursus yang dia nak sekalipun dia lulus matematik, baki dia lah, iaitu 0.25. Okey, ini pun sama sebab ni pun dia lulus matematik, betul tak? So kita akan buat cabang yang sama juga, iaitu dia dapat kursus yang dia nak ataupun dia tak dapat kursus yang dia nak. So sini 0.75, yang sini 0.25, sama je macam atas ni kan. Okey, lepas tu last sekali dia kata apa? Kalau dia gagal dalam matematik, dengar betul-betul, kali ni dia gagal pula dalam matematik. Kalau dia gagal, kebarangkalian dia dapat kursus yang dia nak adalah 0.40. So tadi ni kita fokus pula kepada yang gagal. Okey, baik. Sekalipun dia gagal, dia masih punya peluang untuk sambung kursus yang dia nak. Boleh jadi juga dia tak dapat sambung kursus yang dia nak. Dan kebarangkalian untuk dia dapat sambung kursus yang dia nak dalam keadaan dia gagal matematik adalah 0.40. Jadi kebarangkalian untuk dia tak dapat kursus yang dia nak adalah 0.6 lah, baki dia kan. So bawah ni pun sama sebab ini pun gagal juga. So kita buat juga cabang sama ada dia dapat kursus yang dia nak ataupun tak dapat kursus yang dia nak. Kebarangkalian sama je, kita copy paste je balik, 0.40, sini akan jadi 0.60. Baik, kita dah siap dah cabang-cabang dia. Sekarang kita akan buatlah dia punya ruang sampel. Okey, so mula-mula sekali kita ada MLK. MLK ni maksudnya apa? Dia ambil tuition matematik, dia lulus dan dia dapat kursus yang dia nak. Okey, lepas tu apa? Kita ada MLK tanda. Maksudnya dia ambil tuition matematik, dia lulus matematik tapi sayangnya dia tak dapat kursus yang dia nak. Macam tu pula. Keadaan yang seterusnya, MGK. Maksudnya apa? Dia ambil tuition matematik, dia gagal matematik tetapi dia dapat kursus yang dia nak. Keadaan yang seterusnya, MGK tanda. Maksudnya apa? Dia ambil tuition matematik, dia gagal dalam matematik dan dia tak dapat kursus yang dia nak. Cabang yang seterusnya, M tanda, L dan K.
Ni M tanda maksudnya dia tak ambil pun tuition matematik, tetapi dia lulus dan dia dapat kursus yang dia nak. Okey. Seterusnya M tanda, L dan K tanda. Maksudnya apa? Dia tak ambil tuition matematik, tetapi dia lulus. Sayangnya dia tak dapat kursus yang dia nak. Kursus apa yang dia nak ni kita pun tak tahulah. Kursus perakaunan ke, kursus kedoktoran ke, wallahualam. Okey, seterusnya M tanda, G, K. Maksudnya apa? Dia tak ambil tuition matematik, dia gagal, tetapi dia dapat kursus yang dia nak. Dan cabang yang terakhir adalah M tanda, G, K tanda. Maksudnya apa? Dia tak ambil tuition matematik, dia gagal dan dia tak dapat kursus yang dia nak. Ni ruang sampel yang cikgu buat tali hitam ni kan. Ni ruang sampel dia. Okey, balik kepada kehendak soalan. Diminta kita cari kebarangkalian si Azmi ni dapat kursus yang dia nak dekat universiti. Apa cikgu buat tadi? Dia dapat kursus yang dia nak, cikgu wakilkan dengan huruf K. Bukan K tanda K tanda tu dalam keadaan dia tak dapat kursus yang dia nak. So kita fokus kepada yang K lah. Dapat kursus yang dia nak. Jadi jawapan kita akan jadi sama ada yang ini, yang ini, yang ini atau yang ini. Cikgu ulang balik cara sebutan dia. Contoh yang ni M tanda, L, K. Maksudnya dia tak ambil kursus matematik, tak ambil kursus matematik pula. Dia tak ambil tuition matematik, tetapi dia lulus dan dia dapat sambung kursus yang dia nak. Tu contoh cara bacaan dia. Okey, baik, sekarang kita nak buat kiraan lah. Tengok M, L, K. So tengok cabang untuk M, L, K. So ni dia cabang dia, M, L, K. Darabkan je lah. So M kita 0.6, darabkan dengan L, L kita 0.7, K kita 0.75. Siap dah untuk M, L, K. Okey, tapi ada option yang lain, iaitu MGK pula. Bila kita nak beralih ke option yang lain, itu maksudnya atau lah, MLK atau MGK. Dia macam tu. Jadi kalau atau, operasinya tambah. MGK pula kan. Tengok cabang untuk MGK. Jangan salah tengok cabang. MGK yang ini, MGK. Ingat, jangan salah tengok cabang. So 0.6 darab dengan 0.3 darabkan dengan 0.40. Okey, siap dah untuk MGK. Ada lagi tak option yang lain? Ada. M tanda, LK. Nak beralih daripada satu option ke option yang lain, itu atau itu perkataan atau. Atau ni maksudnya operasi tambah. Apa dia? M tanda, LK. Tengok cabang dia. M tanda, LK. So darabkan, sama je proses dia. So 0.4 darabkan dengan 0.55 darabkan dengan 0.75. Okey, lagi tak? Ada. Yang terakhir, option yang terakhir adalah M tanda GK. Kan? So ingat, nak beralih tu operasi tambah sebab dia menggunakan perkataan atau lah. So M tanda GK, M tanda GK. Okey, harap semua clear lah yang tu. So 0.4, G kita apa? G kita 0.45 dan K kita adalah 0.40. Sudah siap, dah tak ada option lain dah. Okey, so cikgu zoom out kejap. Cuba tengoklah macam mana cikgu buat kiraan dia kan. Berhati-hati ya. Selesaikanlah. Nanti awak dah gedebak-gedebuk dekat kalkulator pun semua, awak akan dapat 0.624. Sudah siap. Apa maksud 0.624 ni? Inilah kebarangkalian Azmi dapat kursus yang dia nak dekat universiti. Itu maksudnya. Okey, untuk Roman 2, cari pula kebarangkalian dia tak dapat kursus yang dia nak dekat universiti. Cubalah tengok daripada ruang sampel yang kita buat ni, yang mana bertepatan dengan kehendak soalan. Cuba buat dan tinggalkan jawapan dekat ruangan komen. Cuba.